Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam kajian matan Safinatun Najah, dan malam ni kita masuk pada siri yang ke-15 kelas kita ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita sempat tamatkan kuliah kita ini sebelum daripada kita masuk Ramadan. Jadi Ramadan berbaki lebih kurang 11 hari lagi, insyaAllah mana kita tamatkanlah. Jadi semuanya lebih kurang 25 atau 26 siri semua, insyaAllah. Baik, insyaAllah kepada sahabat-sahabat yang memberikan salam, Saudara Kemar Putih, Amirul Ashraf, Haris, Hazwan, apa benda, Haji Noh, Abdul Aziz bin Rusli Selangor. Doakan, insyaAllah kita sama-sama doa, dan kain-kain dan kain-kain dan sahabat-sahabat yang lain. Ada Jepun clear daripada Jepun. Okey, insyaAllah mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaAllah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita akan sambung kepada waktu yang haram. Waktu yang haram untuk seseorang itu bersolat. Okey. Tetapi sebelum kita masuk cerita kepada perkara ini, masuk bincang fasal yang baru malam ni, insya-Allah. Malam tadi terakhir kita bincangkan tentang perkara yang berkaitan dengan waktu sembahyang, dan disebut dalam kitab yang terakhir yang kita baca malam tadi, iaitu apa benda ada kain pun boleh. Itulah kain pula jadi, masya-Allah. Baik, jadi malam tadi kita bincang pada bab yang terakhir, itu perkara yang berkaitan dengan waktu solat. Jadi sebelum kita masuk kepada bab ini, bab fasal yang baru ni, jadi untuk makluman kita semua, pada asalnya sembahyang ni, solat ni sunat dilakukan pada awal waktu. Itu hukum asal sembahyang. Sunat dilakukan solat pada awal waktu. Tetapi ada beberapa keadaan yang disunatkan kita sembahyang lewat. Yang disunatkan kita sembahyang lewat. Jadi ada 27 keadaan semua. Tapi pada malam ni saya tak sebut semualah. Cuma saya sebut sebahagiannya. Untuk makluman kita, tuan-tuan semua, bahawasanya sembahyang ni ada kadang-kadang kita disunatkan untuk lewatkan sembahyang. Disunatkan untuk lewat sembahyang. Bukan semua tempat kita disunatkan untuk sembahyang pada awal waktu. Ada waktu-waktu sunat kita lewatkan sembahyang. Baik. Yang pertama, waktu yang kita disunatkan untuk lewatkan sembahyang. Yang pertama, sembahyang yang macam mana? Man ghalabahun naum. Okey, siapa yang tak boleh nak kontrol mengantuk dia, teruk sangat mengantuk dia ni, terlalu mengantuk, maka pada waktu itu disunatkan dia untuk melewatkan sembahyang sehinggalah dia tidur dulu dan bangun dan sembahyang. Itu syarat waktu masih luas lagi lah. Misalnya sembahyang tadi, sembahyang zuhur, dia mengantuk sangat, masuk waktu zuhur ni dia mengantuk,
Jadi dia tidur dulu untuk semayang dalam keadaan cergas, sihat dan sebagainya. Jadi kemudian bangun tidur dan semayang zuhur. Ini sunat dilewatkan semayang. Lagi contohnya, sunat lewat semayang, orang yang yakin kalau dia lewatkan semayang tu dia akan dapat jemaah. Sebagai contoh, kawan dia duduk di rumah sewa, nak berjemaah, dia berdua. Kawan dia ada, tapi kawan ni mandi lambat. Mandi apa semua, dah lewat dah. Dekat dengan 40 minit baru siap keluar bilik air. Jadi dia tunggu sampai lewat semayang. Kenapa? Kerana tunggu kawan ni untuk berjemaah. Kerana dia yakin bila kawan dia keluar boleh semayang berjemaah. Okey, dia yakin akan dapat berjemaah. Maka pada situasi ini disunatkan bagi dia untuk sembahyang secara berjemaah dan lewat semayang tu, sunat melewatkan semayang pada waktu itu. Contoh yang ketiga, orang yang ada tetamu di rumah. Maka sunat dia lewatkan semayang sehingga tetamu itu makan. Dan maknanya kalau jenis nak tidur, tunjuk tempat tidur dan sebagainya, baru semayang. Jadi maknanya jangan kita warak tak kena, tetamu datang, minta maaf lah, makan dulu, makan. Saya nak semayang ni. Ini orang panggil tidak memuliakan tetamu. Kita tinggalkan tetamu, makan seorang, kita semayang. Padahal waktu semayang tu masih luas lagi. Waktu semayang tu masih banyak lagi. Jadi pada waktu itu kita layan dia dulu, makan dia dulu dan sebagainya. Pada waktu ini sunat kita melewatkan sembahyang. Contoh yang keempat, sunat kita lewatkan sembahyang indal ghadab. Indal ghadab itu ketika marah. Jadi kalau rasa marah sangat, berhenti dulu, jangan sembahyang lagi, kerana sembahyang pun tidak akan mendatangkan kekhusyukan. Kenapa? Kerana sembahyang ketika terlalu marah, dia tak jadi khusyuk. Dia akan jadi kan, hati bercelaru dan sebagainya. Nak marah, orang nak marah kan. Contoh yang lain, yang kelima, iaitu contoh yang kelima, seorang yang sembahyang, apa benda seorang yang nak sembahyang tadi di awal waktu, tetapi keadaannya terlalu lapar, terlalu ingin kepada makanan, lapar sangat. Maka pada waktu itu sunat dia lewatkan sembahyang dan makan dulu, kerana kalau dia sembahyang pun sembahyangnya itu tak khusyuk dan sebagainya. Jadi sembahyang dulu, kemudian lepas daripada makan, baru dia sembahyang. Okey, itu maknanya keadaan-keadaan yang tertentu yang disunatkan untuk kita lewatkan sembahyang. Saya bawa contoh di sini ada 5 saja, tetapi dia ada 27 semua disebutkan oleh Syekh Ali ataupun Habib Ali Al-Mashhur dalam kitabnya Bughyatul Mustarsyidin. Di siapa yang pandai bahasa Arab, bolehlah rujuk di sana dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Jadi pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, dia sebut dalam tu ada 27 waktu-waktu disunatkan kita lewatkan sembahyang daripada awal waktu. Walaupun pada asasnya sembahyang ni disunatkan untuk kita sembahyang pada awal waktu. Baik, insya-Allah selesai bab tu. Kita akan masuk malam ni kepada perkara yang kita sedang bincangkan malam ni, insya-Allah. Faslun, kata pengarang, qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Faslun, tahrumu as-salatu allati laysa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi 5 awqatin. Diharamkan sembahyang, yakni sembahyang sunat. Diharamkan yakni sembahyang yang tidak baginya, tiada baginya laisa laha sababun, yang tidak ada baginya sabab, mutaqaddimun, sembahyang yang tidak ada sebab yang sebelum daripadanya. Sababun mutaqaddimun, sembahyang ni dia ada sebab, yang sebab sebelum, sebab menyertai, sebab kemudian. Okey. Dan juga wala muqarinun, dan juga sebab yang muqarin fi 5 awqat, pada 5 waktu. Baik tuan-tuan semua, jadi sembahyang yang diharamkan pada 5 waktu ini adalah sembahyang yang bukan sebabnya sebelum dan bukan sebabnya berserta. Berserta tu maknanya pada waktu dia sembahyang tu sebab tu ada. Contoh sebab yang sebelum, sembahyang tahiyatul masjid,
kita masuk ke dalam masjid sebab dia. Baru kita semayang. Okey, ini sebab sebelum daripada sembahyang. Yang macam ni boleh kita semayang pada 5 waktu yang haram ini. Pada waktu yang 5 haram ni. Okey. Sebab yang sebelum daripadanya. Okey. Ataupun sebab yang sebelum daripadanya itu, contoh yang lain apa benda? Semayang tetu masjid. Maknanya masuk masjid dulu baru semayang. Apa lagi contoh semayang lain? Tak datang pula malam. Itu contohlah semayang tetu masjid. Sudah satu contoh. Baik. Semayang sunat wudu. Semayang sunat wudu. Kita ambil wudu dulu baru semayang, atau semayang dulu baru ambil wudu? Tuan-tuan ramai-ramai ni. Macam mana? Tak adalah ramai mana, 50 orang. Kita ambil wudu dulu baru semayang, atau semayang dulu baru ambil wudu? Jadi kita ambil wudu dulu baru kita semayang. Maksudnya sebab bagi semayang tadi sebelum. Okey, yang jenis semayang yang macam ni boleh sembahyang pada waktu haram. Okey. Sebab yang muqarin, sebab yang berserta. Muqarin ni maknanya ketika semayang sebab tu masih ada. Apa contohnya? Contoh yang tulis kat situ, solat gerhana. Solat gerhana ni masuk dalam ni. Sabab muqarin. Sebab yang berserta. Apa nak berserta? Masa yang tengah dia ada semayang tu sebab dia ada lagi. Kenapa kita semayang gerhana? Kerana sebab gerhana. Gerhana tu ada lagi. Kita semayang. Itu dia panggil sabab. Jadi, semayang gerhana tidak haram pada 5 waktu. Okey. Oh, payah Ustaz nak cerita itu. Okeylah, payah. Senang ginilah. Ulama' tolong kira dekat kita. Ada 6 je semayang tak boleh semayang pada waktu semayang sunat, yang tak boleh semayang pada waktu haram ni. Pada waktu yang haram ni. Ada 6 semayang sunat. Okey. 6 semayang sunat yang termasuk dengan sunat mutlak, 7 lah. Okey. Yang jenis sebab mutaakhir, sebab dia kemudian. Apa sebab kemudian? Pertama, semayang sunat ihram. Semayang sunat ihram, kita ihram dulu baru kita semayang sunat, ataupun kita semayang sunat dulu baru kita ihram. Itu dia panggil sebab mutaakhir. Sebab tu kemudian. Kita semayang dulu baru kita ihram. Bukan kita ihram dulu baru kita semayang. Sebab dia kemudian lepas pada semayang. Sebab tu sunat ihram ni tak boleh semayang di 5 waktu ni. Salah satu pada 5 waktu ni, iaitu lepas asar. Okey, sama ada semayang asar tu, semayang asar jamak takdim pun tak boleh. Contohlah kita pergi ke Madinah, kita naik kapal terbang pergi ke Madinah dulu. Sampai di Madinah, kita duduk 4 hari kata. Habis 4 hari di sana, kita pun nak pergi ke Mekah. Maka kita pun keluar di Bir Ali. Sebelum kita keluar di Bir Ali, kita semayang di Masjid Nabawi. Kita semayang di Masjid Nabawi jamak takdim, Zuhur dengan Asar. Boleh jamak lagi lah, pasal baru duduk 3 hari baru. Tak termasuk dengan hari sampai dah hari keluar. Walaupun 4 hari, tapi tak tolak lah hari sampai dengan hari keluar tu. Okey, baru 2 hari lah kiranya. Okey, maksudnya kita baru duduk 2 hari. Kita jamak lah dalam Masjid Nabawi. Kita jamak apa? Semayang Zuhur dengan Asar. Jamak takdim. Kita pun keluar daripada hotel kita, naik bas, pergi ke Bir Ali, tempat miqat. Sampai di Bir Ali, kita pun semayang sunat ihram. Lepas semayang sunat ihram, kita niat ihram. Ini tak boleh macam tu, hukumnya haram. Sebab apa? Sebab sunat ihram tu sebab yang mutaakhir. Salah satu daripada semayang sebab yang mutaakhir. Maksudnya, kita semayang dulu baru kita ihram. Okey. Yang kedua, sunat safar. Sunat safar, yang ni sunat musafir. Kemudian sunat istikharah, kita semayang dulu baru kita minta doa istikharah. Sunat safar, kita semayang baru kita musafir. Bukan musafir dulu baru semayang. Yang keempat, sunnatul qatli, semayang sunat nak membunuh. Ada semayang sunat nak bunuh. Contoh kita al-gojo. Sebelum nak potong kepala orang tadi,
kita sembahyang sunat 2 rakaat, baru kita potong. Mana sebab dia kemudian. Lagi sunat nak keluar daripada rumah. Setiap hari sebelum kita keluar daripada rumah, kita sunat sembahyang 2 rakaat di rumah. Mana sebelum kita keluar. Sebab dia tu, sebab bagi sembahyang tu, kemudian daripada sembahyang. Kemudian sunat hajat. Pun tak boleh sembahyang pada 5 waktu ni. Pasal apa? Pasal doa kita nak minta hajat tu lepas pada sembahyang. Lagi sembahyang sunat mutlak yang tidak ada waktu, tidak ada sebab. Jadi 5 sembahyang 7, 6 tadi dan 1 sunat mutlak. Termasuk dalam kategori sembahyang sunat mutlak ni sembahyang sunat tasbih dalam 5 waktu ini. Okey. Kemudian 5 waktu ini terkecuali pada tanah haram Mekah. Di Mekah dia tidak ada 5 waktu ni tak terpakai. Undang-undang ni tak terpakai di tanah haram Mekah. Maksudnya di tanah haram Mekah boleh sembahyang pada bila-bila masa sahaja. Tidak ada waktu larang, tidak ada waktu haram. Di mana? Di tanah haram Mekah. Dan yang kedua, terkecuali undang-undang ini pada hari Jumaat untuk satu saja, iaitu ada satu waktu haram, iaitu ketika matahari tegak atas kepala. Untuk hari Jumaat, tak ada waktu haram ketika matahari tegak atas kepala. Tapi hari lain ada. Jadi, itu 2 pengecualian. Pertama, di tanah haram Mekah, tak ada waktu 5 ni tak terpakai. Yang kedua, pada hari Jumaat, satu waktu tak terpakai, tak jadi haram, iaitu ketika matahari tegak atas kepala. Baik, jelas tuan-tuan semua. Ini waktu yang diharamkan sembahyang sunat tadi, sembahyang tadi. Baik, misal kata kita masuk dalam masjid lepas asar. Katalah nak buka puasa, tapi sekarang ni tak ada buka puasa kat masjid ni, kat Selangor sampai lepas raya. Kita masuk ke masjid, kita nak pergi majlis iftar, buka puasa di masjid. Sampai saja di masjid, kita masuk masjid, kita sembahyang sunat tahiyatul masjid walaupun lepas asar. Kan nak masuk maghrib lepas asar tu. Adakah boleh kita sembahyang tahiyatul masjid tadi? Sebab apa? Boleh atau tak boleh? Boleh. Sebab apa? Sebab sembahyang tahiyatul masjid tadi yang sebab dia sebelum. Kos bagi sembahyang tadi sebelum. Kita sembahyang tahiyatul masjid kerana apa? Kerana kita masuk masjid. Masuk masjid dulu baru sembahyang. Jadi sembahyang tahiyatul masjid tu dibolehkan walaupun lepas asar. Tapi sembahyang hajat tak boleh lepas asar. Sembahyang tasbih tak boleh. Sembahyang istikharah tak boleh. Okey. Baik, apa waktu yang 5 tadi? Inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Qadra rumhin. Ketika matahari sedang terbit. Ketika matahari sedang terbit, sehinggalah dia naik sekadar segala. Okey? Maksudnya macam ni. Matahari, semalam kan saya dah sebut, bila matahari terbit, dia habis waktu subuh. Bila habis waktu subuh, tak boleh sembahyang sunat lagi pada waktu itu. Sebab apa? Sebab dia termasuk dalam waktu haram. Sembahyang sunat yang tadilah, sembahyang hajat ke, sembahyang istikharah ke dan sebagainya. Sebab dia masuk dalam waktu yang haram. Tak boleh lagi nak sembahyang hajat ke apa tu. Sebab ada satu tempat dulu dia buat sembahyang hajat. Lepas subuh tu dia buat sembahyang hajat. Tek jam tu bunyi tek terus dia sembahyang hajat. Itu tak boleh. Sebab apa? Sebab waktu tu belum masuk lagi. Jadi tunggu matahari naik kadar segala baru boleh. Hatta tartafi'a qadra rumhin. Sehinggalah matahari tu naik kadar rumhin. Rumhin tu satu tombak. Tombak orang Arab ni dia standard lah. Dia tak ada panjang sangat, tak ada pendek sangat, dia lebih kurang je. Dia size dia lebih kurang je masa tu. Masa tu dia ada standard dia dah. Jadi lebih kurang 7 hasta. Tombak dia tu 7 hasta. Lebih kurang 7 hasta. Malam tadi saya dah sebut dengan kadar minit berapa 7 hasta tadi. Jadi ulama yang mahir dengan ilmu falak ni dia kata 7 hasta ni lebih kurang perjalanan matahari 4 darjah. Jadi 4 darjah matahari bergerak 1 darjah bersamaan dengan 4 minit. Jadi 4 darab 4 16 minit. Jadi lepas pada 16 minit habis waktu subuh, boleh dah sembahyang sunat selepas pada tu, dan itulah waktu masuknya waktu solat duha yang saya sebutkan malam tadi. Okey, itu waktu yang pertama. Waktu yang kedua, wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazul. Ketika matahari duk istiwa, yakni duk tegak atas kepala pada selain daripada hari Jumaat, hatta tazul, sehinggalah matahari tadi gelincir. Tazul tu tadi gelincir. Gelincir ni macam mana? Dia bergerak ke arah barat.
masuklah waktu zuhur. Jadi waktu ni, waktu yang kedua ni dia pendek sangat. Lebih kurang 2, 3, 4, 5 saat je. Pasal matahari ni kan dia bergerak laju. Dia berjalan laju. Jadi ketika matahari duduk tegak atas kepala tu, lebih kurang 2, 3, 4, 5 saat lebih kurang macam tu lah. Dia terus bergelincir. Dia tak ada lama. Cuma kalaulah ada orang sengaja cari waktu tu nak takbir, tengok Allahu Akbar. Itu yang jadi haram. Jadi orang cari waktu, orang yang sengaja cari nak sembahyang waktu itu tu jarang berlaku lah. Tapi hukum gitu. Jadi waktu yang matahari tegak atas kepala ni pendek sangat. Tak sampai 1 minit pun. Pasal matahari ni dia berjalan laju. Tegak pun dia tu condor. Bila condor ke barat, gelincir matahari, masuk waktu zuhur. Yang ini, waktu ini tidak haram pada hari Jumaat. Kenapa? Kerana kita disunatkan datang awal ke masjid pada hari Jumaat. Dan kita disunatkan banyak sembahyang pada hari Jumaat. Kerana hari itu hari raya kita sembahyang. Mungkin pada waktu kita sembahyang tu terkena tadi. Jadi tak ada masalah. Jadi Allah Ta'ala ringankan kepada kita pada hari Jumaat dengan hikmah dan tujuan yang lain, iaitu supaya kita banyak beribadat pada hari Jumaat. Okey, waktu yang ketiga, wa indal isfirari hatta taghruba. Waktu yang ketiga iaitu ketika matahari sedang kuning. Bila matahari nak terbenam tu dia kuning. Dia kuning. Langit tu kuning, isfirar. Itu pun haram semayang waktu tu. Hatta taghriba, sehinggalah matahari tu habis terbenam, masuk waktu maghrib. Masuk waktu maghrib tu barulah habis waktu larangan haram ni tadi. Okey, habis. 3 waktu. Yang keempat, ni 3 waktu ini yang disebut tadi ni pengharaman dia berkaitan dengan waktu. Yang ini berkaitan dengan perjalanan matahari. Naik, tegak dan terbenam. Yang 2 lagi yang nak disebutkan ini berkaitan dengan perbuatan kita. Okey, yang keempat, wa ba'da salati subhi hatta tatlu'a syamsu. Selepas daripada sembahyang subuh sehinggalah terbit matahari. Okey, yang tadi daripada matahari terbit sampai dia naik segala. Ini selepas kita sembahyang subuh, tak boleh dah kita sembahyang sunat yang jenis tadi sehinggalah naik matahari, terbit matahari. Jadi tuan-tuan semua, maknanya contoh macam ni. Kita dah sembahyang subuh. Lepas pada sembahyang subuh, tak habis lagi waktu subuh. Kita sembahyang awal. Matahari belum naik lagi, tak habis sembahyang subuh. Kita nak sembahyang hajat, tak boleh. Nak sembahyang istikharah, tak boleh. Nak sembahyang sunat tasbih, tak boleh sunat-sunat tadi. Sembahyang qadha tak apa. Tak termasuk dalam bab ni, sembahyang qadha. Baik. Jadi, kalau kita belum sembahyang subuh lagi, contohlah hari ni periksa. Pagi kita, hari ni periksa katalah, kita bangun tengok, dah pukul 6 dah. Allah, pukul 6 dah, 6 pagi, dah masuk subuh dah. Kan? Sekarang subuh apa 6 lebih kan? 6, 10 ke apa? Kan? Kata kita bangun 6.30. Allah, dah masuk subuh dah ni. 6.30. Dah masuk subuh. Tapi kita nak sembahyang hajat. Hari ni ada temu duga. Okay? Macam mana kita buat? Kita sembahyang hajat dulu. Kita ambil air sembahyang. Kita sembahyang hajat dulu 2 rakaat. Lepas sembahyang hajat 2 rakaat, baru kita sembahyang subuh. Kalau kita sembahyang subuh dulu, lepas tu kita sembahyang hajat tu tak boleh. Haram hukumnya. Kita nak minta dengan Allah Ta'ala, tapi kita buat benda haram. Kan? Ini jadi masalah ni, kita tak sedar. Dalam keadaan kita sedang buat benda yang haram, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita buat benda yang haram. Okey. Jadi lepas pada waktu subuh, sehinggalah matahari naik. Lepas pada kita sembahyang subuh, bukan waktu, lepas pada kita sembahyang subuh sehinggalah matahari naik, yakni matahari keluar. Itu habis waktu subuh, sehingga matahari keluar. Bila matahari keluar, waktu subuh pun tamat. Baik. Dan yang kelima, wa ba'da salatil asri hatta taghruba. Dan selepas daripada kita sembahyang asar sehinggalah matahari itu terbenam. Okey. Jadi yang tadi kita sebut ketika matahari sedang kuning sampai terbenam. Kan? Itu haram dari sudut waktu. Ia ni haram dari sudut kita sembahyang. Baik, kita kata kita nak sembahyang hajat. Kita nak sembahyang hajat selepas daripada waktu asar, tak boleh. Jadi sekarang ni asar dah masuk pukul 5 dah ni, tapi kita nak sembahyang hajat. Macam mana buat? Sembahyanglah dulu hajat,
lepas pada tu kita semayang asar. Sama ada semayang asar tu tadi, semayang dalam waktu betul, atau semayang asar jamak takdim. Okey? Okey, asar tadi kita semayang dalam waktu dia yang betul, ataupun jamak takdim kita buat masuk dalam waktu zuhur. Sebagaimana misal yang saya sebut tadi, seperti dalam kes orang yang pergi buat umrah, dia pergi Madinah dulu, lepas pada hari dia nak pergi ke Mekah, dia semayang jamak dalam Masjid Nabawi. Sampai ke Bir Ali, dia sembahyang sunat ihram. Sembahyang sunat ihramnya tadi tak boleh. Sebab sembahyang sunat ihram salah satu daripada benda yang haram yang kita sebut tadi. Sebab apa tak boleh? Kerana dia dah sembahyang asar. Walaupun masih waktu zuhur lagi sekarang. Kenapa tak boleh Ustaz? Sekarang waktu zuhur ni. Iyalah, awak dah sembahyang asar. Sembahyang asar secara jamak takdim. Jadi macam mana nak buat? Tak ada buat apa, tak payah sembahyang sunat ihram lah. Kan? Tak payah sembahyang sunat ihram, sembahyang sunat tahiyatul masjid, masuk dalam masjid Bir Ali, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sebab apa? Sebab kalau kita sembahyang pun hukumnya berdosa. Sebab haram. Dia haram. Benda ni haram buat, tak boleh buat. Kan? Yang buat sembahyang sunat ihram tu sunat saja. Kita nak buat yang sunat tetapi dapat benda haram. Ini ikut mazhab Syafi'i lah. Saya tak ceritalah khilaf. Mungkin tuan-tuan pergi dengan mutawif cerita khilaf dan sebagainya tu. Itu bab lain lah. Ini cerita saya ni cerita dalam pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Okey, habis tuan-tuan semua. 5 waktu yang diharamkan kepada orang yang sembahyang. Ada 5 waktu tak boleh sembahyang. Baik, selesai. Kemudian kita masuk yang fasal yang seterusnya, faslun sakatatus salati sittun. Yang ni disunatkan kita diam dalam sembahyang. Ada 6 tempat disunatkan kita diam, tapi bukan diam pada hakikatnya. Ada bacaan juga, cuma tidak dibunyikan. Ada tempat yang tidak dibunyikan. Okey. Yang pertama apa benda? Baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Okey, yang ni kena diam betul lah. Diam betul. Di antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Kita takbir Allahu Akbar, diam dulu sekejap, sekadar sebut subhanallah, baru kita start baca doa iftitah. Bukan Allahu Akbar, wajah tu wajib sambung. Itu tak. Sunat kita berhenti sekejap. Itu saktah. Yang kedua, wa baina du'ail iftitahi wa ta'awudz. Lepas daripada kita baca doa iftitah, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sebelum nak baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sunat kita diam dulu. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Diam sekejap. Lepas tu baru baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga, wa baina du'ail iftitahi wat ta'awudz. Okey, 2. Betul kan 2 tu? Yang ketiga, wa bainal fatihati wat ta'awudz. Dia terbalik. Dia eloknya gini, wa bainat ta'awudzi wal fatihati. Di antara a'udzubillah dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir Fatihah. Maksudnya habis kita baca wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saktah, diam sekejap. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berhenti sekejap supaya beza. A'udzubillah bukan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim ni adalah Fatihah. Jadi diam sekejap untuk membezakan. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, wa baina akhiril Fatihati wa amin. Dan di antara akhir Fatihah dan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti sekejap. Sekadar bernafas ataupun sekadar sebut subhanallah. Amin. Bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi masalah sikit kalau jenis makmum makmum tak sabar-sabar. Tu imam baru nak saktah ni, nak ambil pahala sunat ni. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tu imam baru nak bernafas, nak sebut amin. Dia ada dia doa amin dulu daripada imam. Ada juga setengah-setengah masjid macam tu. Jemaah yang jenis proaktif. Lebih dulu daripada imam.
Tunggulah tu imam nak ambil saktah tu sekejap, pahala, nak ambil pahala sunat tadi. Kemudian wa baina amin was surah. Dan di antara amin dan surah. Maksudnya lepas daripada kita sebut amin, kemudian kita nak baca surah, maka diam sekejap. Tetapi kalau kita jadi imam, apa nak buat pada sembahyang yang baca kuat, iaitu sembahyang subuh, maghrib dan isyak. Jadi dia kata di sini, saya baca sikit dalam kitab Nailur Raja' Syarah Safinatun Najah. Dia kata apa? Fayundabu lil imami, maka sunat bagi imam, fil jahriyati, pada sembahyang yang baca kuat, ini subuh, maghrib dan isyak, an yutawilaha, untuk dia panjangkan saktah tadi. Panjangkan saktah. Panjang tu kadar mana? Biqadril fatihah, dengan sekadar fatihah. Apa maksud? Sekadar fatihah makmum habis baca fatihah. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam sekejap. Lepas pada tu amin. Okey, diam. Diam tu imam tu diam tu kadar mana? Kadar agak-agak makmum belakang tu habis baca fatihah. Ini mazhab Syafi'i. Jadi tuan-tuan, sekejap Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan jangan komplain. Jangan komplain kepada imam. Imam ni apalah, tunggu lama pula nak baca surah. Baca-bacalah. Lambat pula habis semayang, kata dia. Ada sebab ada orang yang komplain macam tu. Dia suruh baca-baca. Imam tak baca surah. Nak tunggu kita habis Fatihah baru nak baca surah. Sebenarnya imam tadi nak mengambil pahala sunat ni. Dan dia mempelajari hukum hakam. Jadi maknanya pada waktu itu sunat bagi dia untuk dia berhenti sekejap. Berhenti sekejap, memberi peluang. Memberi peluang kepada makmum untuk baca Fatihah. Sebab apa? Sebab kalau dia baca terus Fatihah, mungkin mengganggu Fatihah makmum. Makmum dia tengah baca Fatihah, dia pula baca sedap pula. Baca belagu. Kan? Syekh apa? Syekh Syurim ke apa. Jadi, makmum ni nak baca Fatihah. Pasal baca Fatihah ni wajib. Ketika semayang. Sama ada semayang seorang atau berjemaah, melainkan rakaat masbuk saja. Jadi dia nak baca tu terganggu dia. Jadi itulah sunat kita bagi peluang. Sunat, hukumnya sunat. Bukan kata orang yang imam yang tak bagi baca Fatihah ni, maknanya tak bagi ruang, dia terus baca surah tu tak sah semayang. Tidak. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i, dia meninggalkan satu sunnah lah. Okey, satu sunat. Melainkan kalau imam tu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi, dia memang tak bagi ruang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, dia baca surah. Kenapa? Sebab orang yang mazhab Hanafi, makmum dia tak wajib baca apa-apa di belakang. Makmum diam je. Fatihah pun ditanggung oleh imam semua. Jadi dia tak perlu baca apa-apa di belakang imam. Imam tanggung semua, Fatihah, surah apa semua lah. Jadi tak payah bagi ruang. Tapi kita orang yang mazhab Syafi'i, kita ni wajib baca Fatihah. Sama ada kita imam ataupun kita makmum. Melainkan rakaat masbuk. Orang yang makmum masbuk, maka baca setakat dia mampu saja. Setakat dia mampu pula. Setakat dia sempat. Okey, insya-Allah. Itu. Dan yang kelima, dan yang keenam, wa baina surati war ruku'i, dan di antara surah dan rukuk. Maksudnya di antara surah dan rukuk, sebelum daripada kita rukuk, lepas habis surah, contohnya baca surah Wadduha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Berhenti sekejap, baru Allahu Akbar, rukuk. Okey, inilah 6 tempat yang disunatkan untuk kita saktah, untuk diam. Untuk saktah, diam. Jadi yang masa tu imam tadi diam, tunggu makmum tadi, apa yang dia nak buat? Dia boleh buat 2 cara. Panjang sikit saya sebut ni. Tu imam masa dia duduk tunggu makmum tadi, makmum duduk baca Fatihah, dia diam. Adakah dia diam saja? Tak. Ada benda yang disunatkan bagi dia untuk baca. Cara yang pertama, yang ini yang dibuat oleh Fadilah Syahid
Syahidul Mihrab, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama Syria. Tuan-tuan semua, saya perhatikan dalam YouTube sembahyang Jumaat dia. Apa dia buat? Jadi dia bukan kata dia diam terus, cuma dia baca tu perlahan. Macam mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bila amin tadi, patutnya diamlah kan? Tapi dia bukan diam. Dia baca surah tapi secara perlahan. Dia baca Subbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanukri'uka fala tansa. Agak-agak makmum belakang dah habis, baru dia angkat suara. Sanukri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Dan kalau kita semayang tempat orang yang ada orang yang bermazhab Hanafi, macam itulah kita buat. Nak raikan mazhab Syafi'i dan juga raikan mazhab Hanafi. Sebab mazhab Hanafi tak boleh diam. Kosong di antara Fatihah dengan surah tadi, dia jadi batal semayang. Jadi dia rai itu dibaca secara perlahan. Kemudian bila dah agak-agak makmum tu dah habis dah habis Fatihah tu, baru dia tinggikan suara. Allah yarham guru saya dulu di kampung, macam itulah selalu dia buat sembahyang Jumaat. Saya pun masa dulu tak faham. Pasal apalah, hai tok guru aku ni baca slow, lepas tu tiba-tiba tinggi pula suara. Pasal kita dah tengok kan dalam TV kan, orang start kuat terus kan, Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Bila dah belajar baru faham. Dan tengok pula ada juga orang Arab, contohnya Dr. Allahyarham Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti buat benda ni. Jadi fahamlah itu amalan tu walaupun tidak dibuat sangat di Malaysia. Okey. Itu cara iktikam lah, salah satu caranya. Ataupun diam kosong pun tak ada masalah. Habis tuan-tuan semua, selesai. Ni kena belajar juga ni nak jadi imam ni kan. Kita jadi imam ni lama ni, sampai berapa bulan nak jadi imam ni. Tarawih pun okey. Mungkin ada beberapa perkara kena belajar. Baik, fasal yang seterusnya. Al-arkanul lati talzamu fihi at-tama'ninatu arba'atun. Rukun-rukun yang wajib padanya tama'ninah ada 4. Ar-ruku'u, yang pertama ruku'. Wal-i'tidalu, yang kedua i'tidal. Was-sujudu, yang ketiga sujud. Dan yang keempat wal-julusu baina sajdataini, dan duduk antara dua sujud. Jadi ada 4 rukun ni yang wajib padanya kena tamakninah. Okey? Wajib padanya kena tamakninah. Apa itu tamakninah? At-tamakninatu hiya sukunun ba'da harakah. Tamakninah itu ialah diam, sukun diam ba'da harakah, selepas daripada bergerak. Contoh masa nak rukuk. Masa nak rukuk kan bergerak, Allahu Akbar. Lepas bergerak tu diam. Diam itulah yang dipanggil tamakninah. Okey? Bihaisu yastaqirru kullu udwin mahallahu. Sekira-kira tetaplah semua anggota yang wajib, anggota yang wajib pada setiap rukun tadi, yang 4 tadi, mahallahu, pada tempatnya. Kan? Kalau sujud berapa? Ada 7 anggota. Mana 7 tadi, anggota tadi kena tetap sampai dah pada tempat sujud tadi, 7 tetap dan tak bergerak. Kadar mana? Biqadri subhanallah. Dengan kadar paling kurangnya, kadar menyebut subhanallah. Subhanallah berapa minit sebut? Subhanallah. Seminit? Mana seminit pula kan? Subhanallah 1 saat, 2 saat. Lebih kurang macam tu. 2 saat kan? Subhanallah. 1, 2 saat. Itu paling minimal tamakninah. Ada tu cukup sah. Walaupun kita tak baca zikir apa tu. Itu zikir tu sunat. Jadi ada kita pun tunggu subhanallah kadar tu. Pun kita bangun tu. Okey, sah. Semua anggota tetap. Macam semalam ada soalan. Saya tengok siapa tanya semalam kan. Tengah kita sujud, kita gatal, kita angkat lutut. Adakah sah? Ya, sah dengan syarat kita dah tetap 7 anggota tadi sekadar subhanallah. Hak lebih pada tu itu dah sunat dah. Okey, lebih pada tu sunat. Jadi 4 anggota ni kena ada tamakninah.
Okey, yang lain tak ada lah. Tak ada tamakninah pada rukun yang lain. Rukun 4 ni saja ya, wajib ada tamakninah. Okey, insya-Allah. Kalau tuan-tuan ada soalan tulis insya-Allah. Masa ada sikit lagi. Saya baca seterusnya lah. Sikit lagi. Faslun asbabu sujudis sahwi arba'atun. Sebab-sebab bagi sunat sujud sahwi ini ada 4. Sujud sahwi ni hukum dia sunat. Dia tak wajib. Kalau kita tak sujud sahwi pun tak ada masalah, tidak haram dan tidak batal sembahyang kita. Tetapi kalau kita sujud bukan pada tempatnya. Contohnya tak ada sebab ni. Sebab yang kita nak belajar ni tak ada, kita sujud. Ini batal sembahyang. Kena ingat Kita tak sujud sahwi, tak batal sembahyang. Sebab hukum sujud sahwi, hukumnya sunat. Kalau kita buat, dapat pahala. Kalau kita tak buat, tak batal sembahyang, cuma tak dapat pahala. Tetapi, kalau kita sujud tanpa ada sebab yang membolehkan kita sujud, bermakna kita dah tambah rukun dalam sembahyang, tambah perbuatan dalam sembahyang. Kita tambah lagi 2 sujud. Tu sujud apa tu? Sujud sahwi. Ada sebab ke sujud sahwi? Tak ada, saja sujud sahwi. Batal sembahyang kita. Sebab menambahkan perbuatan tanpa ada apa-apa sebab. Itu kena faham. Jadi sebab itu kita kena belajar betul-betul. Kena belajar betul-betul apa dia sebab yang disunatkan sujud sahwi. Baik, dia kata sebab sunat sujud sahwi ada 4. Yang pertama, tarku ba'din min ab'adis salati au ba'dil ba'di. Yang pertama, dia meninggalkan salah satu daripada sunat ab'ad semayang. Sunat ab'ad semayang ada 7 disebutkan dalam kitab ni 7. Ada, dia macam-macam cara orang kira. Cuma khilaf tu khilaf lafzi, cara kira saja. Ada yang kira 2 aja. Dia kira 2 tu senang. Apa benda? Kunut, tasyahud awal. Jadi package kunut tu dalam kunut tu ada qiyam, berdiri untuk kunut. Ada selawat ke atas Nabi SAW selepas kunut. Ada selawat ke atas keluarga Nabi selepas kunut. Dalam tu pun ada berapa dah. Cuma dia senang kira kunut, tasyahud awal. 2 gitu ya. Jadi ada yang huraikan, perincikan satu-satu. Jadi banyaklah. Sampai ke 20 pun ada. Okay? Jadi mudah nak kiranya 2 je. Sunat abad. Iaitu kunut, tasyahud awal. Dalam package tasyahud awal tu ada beberapa perkara, iaitu selawat ke atas Nabi SAW selepas tasyahud awal dan duduk untuk tasyahud awal dan sebagainya. Okey, baik jelas tuan-tuan semua. Jadi kalau tinggal sunat abad, sama ada tinggal kunut ataupun tinggal tasyahud awal, maka sunat sujud sahwi. Jadi kita boleh buatlah masalah ni kalau kita semayang di Mekah. Tu imam tadi tak baca kunut. Salah satu cara kita nak dapatkan pahala sunat abad tadi ialah kita sujud sahwi selepas daripada imam bagi salam. Kita semayang di Mekah, semayang subuh, tu imam tak baca kunut. Semayang subuh kan? Jadi kita habis 2 rakaat, tu imam bagi salam, kita boleh sujud sahwi untuk dapatkan pahala sunat abad ni. Kalau kita tak sujud sahwi, kita tak dapat pahala sunat abad. Ataupun penyelesaian yang kedua, ini yang terbaik kita boleh baca kunut pendek. Okey, tu imam intidar, sami Allahu liman hamidah. Dia intidar rakaat kedua ni kan. Jadi biasanya di Mekah ni intidar dia panjang sikit. Dia baca panjang, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Dia baca panjang. Jadi sempat kita nak baca kunut pendek. Macam mana kunut pendek? Tuan-tuan semua? Kunut panjang? Kunut macam tu kan? Okey. Okey. Kunut panjang. Kunut yang biasa kita baca lah. Kunut pendek ni mengikut Imam Ramli, kata dia kena ada 2 benda. Pertama, doa, permintaan pada Allah. Yang kedua, puji kepada Allah. Macam mana misalnya? Allahumma ghafirli. Ya Allah, ampunilah dosaku. Itu permintaan pada Allah.
Ya Ghafur, wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Itu pujian pada Allah. Ada dua dah, cukup dah syarat kunut. Permintaan, pujian. Permintaan, pujian, ada dua. Allahumma arhamni, ya Rahim. Allahumma altuf bi, ya Latif. Boleh belaka. Cuma nenek saya dulu ajarnya, Allahumma ghafirli, ya Ghafur. Nenek saya kata kunut galau. Orang Kelantan panggil kunut galau. Tak tahu pasal apa. Kunut orang cepat nak pergi galau. Wallahualam. Jadi maknanya sekurang-kurangnya Allahumma ghafirli ya Ghafur. Lepas tu salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Lepas tu kita pun terus turun sujud bersama dengan imam. Kita dah dapat pahala sunat abad kita pada pegangan kita, i'tiqad kita, yang kita mazhab Syafi'i, kita dapat sunat abad. Walaupun tu imam tak baca kunut. Ini lebih senang lah daripada kita sujud selepas daripada bagi salam. Kadang-kadang Tok Arab sebelah tengok, ui, dia kata, ni semayang apa pula ni, lepas bagi salam ada sujud. Kan? Kena hak jenis Tok Arab garang, dia sepak pula kita, satu hal pula kita. Jadi, masa kita baca kunut pendek tadi, dia tak perasan. Ustaz, angkat tangan, dia perasan. Tak payah angkat tangan. Angkat tangan tu sunat abad saja. Sunat hayat saja. Ataupun meninggalkan sebahagian daripada sunat abad. Au ba'dil ba'di, dia tu kata. Sebahagian daripada sunat abad. Contoh macam mana? Kunut, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa kini syarra ma qadait, fa inna, sampai habis. Dia tertinggal satu ayat daripada kunut contohnya. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, dia tak baca. Dia tu baca wa tawallani fi man tawallait. Allahumma hdini fi man hadait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li. Tinggal satu potong ayat daripada kunut. Sebahagian daripada sunat ab'ad. Itu dia panggil ba'dil ba'di, dia tulis itu. Yang ni pun disunatkan untuk sujud sahwi. Dia dah turun sujud baru tengok, Allah, aku tertinggal. Wa afini fi man afait. Jangan bangun. Tertinggal bangun balik. Tak boleh pasal dah sujud dah ni. Dah masuk rukun dah. Jangan tinggalkan yang rukun ni untuk buat yang sunat. Jadi kita terus semayang. Bila dah baca tahiyat akhir sampai habis selawat apa semua, innaka hamidum majid, baca doa Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma, sampai habis. Habis sudah, sujud 2 kali. Okey? Sujud, bangkit, sujud. Masa nak sujud tu kena niat. Dalam hati nak sujud sawi. Okey? Sujud, bangkit, sujud, bangkit, terus bagi salam. Kenapa? Kerana tertinggal satu ayat daripada apa? Satu ayat daripada kunut. Itu dia panggil ba'dil ba'di. Sebahagian daripada sunat ab'ad. Kalau tinggal langsung pun sunat sujud sawi. Kalau buat tapi tak komplit pun sunat sujud sawi. Itu yang pertama. Okey, insya-Allah. Yang kedua, fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Melakukan sesuatu yang batal sembahyangnya jika dilakukan amduhu, jika dilakukan secara sengaja. Wala yubtilu sahwuhu, tetapi tidak membatalkan sembahyang dilakukan secara terlupa. Idza fa'alahu nasiyan, jika dilakukan secara terlupa. Baik. Contoh macam mana? Tu ayat tu berbelit sikit. Contoh gini. Contoh kita makan. Okey. Makan macam mana? Baiklah, kita tadi makan steak wagyu di jahit atau menate. Kan? Lepas kita makan, lekatlah daging tu di celah gigi. Kita pun masuk semayang. Allahu Akbar. Tengah-tengah kita semayang, kita duk baca Fatihah apa semua, keluar daging tu. Ataupun tengah-tengah kita duk tunggu Tok Imam baca surah kan. Kita pun duk main dalam mulut, duk dengar kan. Panjang pula Tok Imam baca surah. Bila panjang, biasalah melilau kot lain kan. Ditolak hak dalam gigi tadi, hak lekat kat celah gigi tadi, tolak tercabut daging tadi. Bila tercabut, dia tak perasan dia tengah semayang. Dia pun telan daging tu tadi. Itu dia panggil makan lah tu. Makan yang sedikit. Makan kalau dengan sengaja batal semayang. Tetapi kalau tak sengaja,
dan sikit tidak membatalkan sembahyang. Puasa, makan dengan sengaja, batal puasa. Kalau makan dengan tidak sengaja, tak batal puasa, walaupun banyak. Itu beza sikit antara sembahyang dengan puasa. Puasa, banyak pun tak sengaja, tak batal. Tapi sembahyang, sikit saja yang tak batal. Terlupa dan sikit. Terlupa, banyak, batal. Sengaja, sikit, batal. Sengaja, banyak, lagi batal. Okey. Jadi, dia tertelan tadi, dia terlupa. Mak dah masuk. Kan? Itu maksudnya, membatalkan sembahyang jika dengan lupa. Yang ni pun, disunatkan dia sujud sahwi. Sunat dia buat sujud sahwi. Ataupun contoh yang kedua, dia bercakap. Bercakap dalam sembahyang ni batal sembahyang. Cakap. Bagaimana tu? Batal sembahyang. Mana tu PKP kan batal sembahyang. Tetapi dia bercakap tadi dalam keadaan terlupa. Dalam keadaan terlupa. Terlupa macam mana? Dia tak sedar, tak ingat dia tengah sembahyang. Kan? Jadi dia katalah isteri dia nak keluar rumah. PKP ni kan? Jadi dah ingat PKP ni, tanya, awak nak ke mana tu? Awak nak ke mana? Tapi tengah sembahyang. Tetapi perkataan tadi sikit. Dia tidak membatalkan sembahyang, sikit. Kalau banyak berbatal. Sikit ni berapa? 6 kalimah. Awak nak ke mana? 3 baru. Kalau ke kalimah yang lain, baru 4. Awak nak ke mana? Baru 4. Dia 6 batal. Jadi bawah 6 ke bawah masih sikit. 6 ke bawah dikira sikit. Jadi sekarang ni dia bercakap sikit lah. Bila dia bercakap sikit tadi, tak batal lah sembahyang dia. Pasal apa? Pasal bercakap yang banyak, walaupun dalam keadaan terlupa, batal. Bercakap sikit dalam keadaan terlupa, tak batal. Bercakap sikit dengan sengaja, dia ingat tapi dia bercakap, walaupun sikit sepatah, batal. Jadi yang tak batal ni maknanya bercakap yang sikit dalam keadaan dia terlupa. Jadi oleh itu tak batal sembahyang dia, tetapi sunat di ujungnya dia sujud sahwi. Sunat di ujungnya dia sujud sahwi. Okey, insya-Allah. Yang ketiga ni insya-Allah kita sambung malam esok lah. Ni panjang huraian yang ketiga ni. Dia panjang sikit. Ni mungkin makan masa setengah jam untuk huraian yang ketiga ni. Pasal dia payah. Jadi sekarang kita dah belajar dua benda. Okey, yang pertama ialah meninggalkan sunat abad ataupun separuh daripada sunat abad, sebahagian daripada sunat abad, sunat sahwi. Yang kedua, melakukan perkara yang kalau kita lakukan benda tu secara sengaja batal, tapi oleh kerana kita lakukan benda tu tak sengaja, tak batal. Okey, tapi walaupun dia tak batal, sunat kita sujud sahwi. Nombor 3 dan nombor 4 insya-Allah sambungnya malam besok. Insya-Allah. Baik, kita tengok soalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hidayatan lis-shawab. Okey. Mana tak ada pula. Okey. Okey, mana dah soalan ni? Okey, saudara awam Taha, kalau dah jamak takdim zuhur asar, boleh kita tak boleh ke solat sunat ba'diyah zuhur? Solat ba'diyah zuhur tidak termasuk dalam kategori sembahyang yang diharamkan tadi. Sebab apa? Sebab solat ba'diyah zuhur ni solat yang berwaktu. Kan? Dia yang haramnya ialah sembahyang yang tidak berwaktu, dan juga sembahyang yang sebab yang kemudian. Sebab dia yang kemudian. Jadi sembahyang yang sebab kemudian saya dah sebut tadi pada awal 6 sembahyang. Okey, dan juga sembahyang sunat mutlak yang tidak berwaktu, termasuklah sembahyang sunat mutlak tadi ialah sembahyang sunat tasbih yang boleh dibuat bila dia tak ada waktu khusus. Sembahyang ba'diyah dia masuk dalam sembahyang yang ada waktu. Jadi sembahyang yang ada waktu tak ada masalah, boleh buat selepas asar, sebab kita sembahyang asar boleh. Jadi kalau kita nak buat sembahyang jamak takdim, kita buat macam mana?
Okey, dia susunan nak sembahyang ba'diyah ni macam ni, susunan dia. Kita sembahyang dulu qabliyah zuhur 2 rakaat. Lepas tu kita pun sembahyanglah zuhur, sama ada kita qasar 2 rakaat atau tak qasar. Kita ambil yang qasar lah, senang. Sembahyang zuhur qasar 2 rakaat. Lepas sembahyang zuhur kita sembahyang asar qasar 2 rakaat. Lepas habis selesai dua ni, baru kita sembahyang ba'diyah zuhur lepas asar tadi. Lepas pada tu kita sembahyang qabliyah asar. Qabliyah asar. Tapi dia sembahyang lepas asar. Qabliyah asar tapi sembahyang lepas asar. Okey, insya-Allah. Itu sebab apa? Sebab asar, qabliyah asar tadi tu dia punya masih dalam waktu dia lagi. Itu cerita dia. InsyaAllah saya cerita malam besok lah tu untuk terangkan lebih panjang lagi yang tu. Yang waktu sembahyang sunat tu. Cuma dia punya sistem macam tu. Jadi sembahyang ba'diyah zuhur tidak termasuk di dalam kategori sembahyang sunat yang diharamkan tadi. Okey? Tuan Guru Ustaz Ismail kamu hafizahullah ta'ala ada ajar antara akhir surah Al-Fatihah sebelum mengucapkan amin, boleh baca dalam hati Rabbighfirli. Ya, boleh. Baca dalam hati pun boleh, sebut di mulut pun boleh. Rabbighfirli. Ada riwayat hadis hasan. Hadis yang menyebutkan macam tu. Boleh baca lepas ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Itu. Jadi boleh, ada riwayat yang macam tu. Hafizahullah ta'ala, mudah-mudahan ta'ala memelihara tuan guru kita, insya-Allah. Baik, panjang soalan Umar ni. Ali dan rakan-rakan ke kilang B untuk buat kerja enforcement. Jarak daripada ofis ke kilang itu tak sampai 2 marhalah. Selepas buat enforcement tersebut, Ali kena bawa sampel kilang tersebut ke Jabatan Kimia untuk dianalisa. Jarak kilang B tadi ke Jabatan Kimia itu pun tak sampai 2 marhalah sahala. Tapi hampir cukup 2 marhalah. Cuma kalau kira jarak daripada ofis Ali ke Jabatan Kimia cukuplah 2 marhalah. Dekat Ali dan rakan-rakannya layak dan boleh untuk solat jamak dan qasar sebab perjalanan jalankan kerja tersebut itu, Ustaz. Jarak itu sepatutnya dikira bermula daripada ofis ke atau bermula daripada kilang itu. Baik, tuan-tuan semua, jamak qasar ni saya tak sampai lagi tajuk dia. InsyaAllah kita bincang bab tajuk nanti bila jamak qasar lah. Cuma jawab secara ringkas dulu. Kita dikira jarak ni tadi dengan niat kita. Kita keluar daripada rumah kita, kita nak pergi ke mana? Bukan okey, kita keluar daripada rumah kita, kita nak pergi ke mana? Kita nak pergi ke satu tempat yang jaraknya 2 marhalah. Kan? Kita nak pergi ke satu tempat yang jaraknya 2 marhalah. Kita dah tahu dah tempat tu 2 marhalah. Maka bila kita keluar daripada sempadan kampung kita, sempadan taman kawasan mukim kita, kita boleh jamak lah. Pasal perjalanan tu dah 2 marhalah. Tapi 2 marhalah tadi diukur bukan daripada rumah, daripada sempadan kampung, sempadan mukim. Daripada sempadan mukim kita ke tempat itu 2 marhalah ke? Ya, 2 marhalah. Boleh. Keluar saja sempadan tu boleh. Contoh Omar ni dia duduk di Ampang katalah. Kan? Dia nak pergi ke Seremban. Kan? Jarak daripada sempadan Ampang Jaya, Majlis Ampang Jaya, keluar daripada perbandaran Ampang Jaya ataupun mukim masjid apa, kawasan mukim lah kita kira, pemukiman, kawasan mukim, keluar daripada mukim masjid tertentu, keluar sempadan, dia boleh jamak dah di situ. Sebab apa? Sebab dia nak pergi ke Seremban tu jaraknya 2 marhalah. Kan? Seremban tak apa ikut. Port Dickson lah senang. Port Dickson atas lagi ataupun Melaka ke. Dia tak semestinya kita sampai baru kita boleh buat jamak qasar. Tujuan yang kita nak pergi tu. Niat dalam hati kita nak pergi ke mana, itu yang penting. Jadi yang macam soalan tadi, dia keluar daripada rumah, dia nak pergi ke kilang. Nak pergi ke office. Kan? Jadi sampai ke office, habislah perjalanan tu, dah tamat dah lah. Okey, daripada office pergi ke kilang. Ini perjalanan baru pula. Adakah cukup 2 marhalah daripada situ ke situ? Tak cukup, tak boleh. Kan? Walaupun campur semua cukup.
Macam orang kerja postman lah. Kan? Pergi sini, pergi sini, sini, sini. Kalau dia campur pusing-pusing semua, berpuluh-puluh marhalah. Tetapi masa dia keluar pagi rumah dia pergi ke post office je. Kan? Lepas tu, daripada post office, dia pun pergi hantar surat. Tu je, dia taman ni. Tu je. Bukan dia pergi menempuhi jarak 2 marhalah. Tidak. Tapi insyaAllah, panjang lebarnya, insyaAllah saya akan sentuh nanti di bab jamak qasar. Okey? InsyaAllah. Jadi, kalau ikut soalan secara kasarnya, tak boleh lah. Pasal dia keluar daripada rumah, melepas si sempadan, nak pergi ke office. Daripada office pergi ke kilang tu, itu dah perjalanan baru. Walaupun kalau campur daripada rumah ke office ke kilang, cukup 2 marhalah. Okey, insyaAllah. Nanti kita sambung nanti bab jamak qasar. Okey, insyaAllah. Apakah boleh melakukan solat sunat subuh selepas melakukan solat fardu subuh? Boleh, tak ada masalah. Solat qabliyah subuh, kita bangun-bangun, orang dah qomat di masjid, kita pun pergi ke masjid, semayang fardu subuh dengan orang di masjid. Balik ke rumah, boleh tak semayang qabliyah subuh tadi? Boleh. Kenapa boleh? Lepas subuh. Sebab semayang qabliyah subuh tu semayang yang berwaktu, tidak masuk dalam kategori waktu, tidak masuk dalam kategori semayang yang diharamkan tadi. Kan saya sebut tadi, ada 6, campur semayang sunat mutlak 7. Kan? Qabliyah subuh tak ada masuk. Jadi sebab qabliyah ba'diyah ni semayang yang berwaktu. Witir boleh. Contoh witir tak semayang malam tadi. Kan? Lepas semayang subuh, tak tahu nak buat apa, baca Quran tak reti. Semayang subuh, PKP ni kan, malam tadi tak semayang witir. Nak qada witir malam tadi. Disunatkan qada, ibadat sunat yang berwaktu. Ibadat sunat yang berwaktu, sunat qada. Kita pun lepas subuh qada. Allahu Akbar. Bukan kita sengaja nak qada situ pun, cuma kita masa kosong, tak tahu nak buat apa. Kalau kita sengaja nak qada di situ, itu perbincangan lain pula lah. Cuma maknanya kita masanya di situ ada kosong, kita pun semayang Allahu Akbar. Tak apa, sebab apa? Sebab witir itu termasuk daripada semayang yang berwaktu. Okey, insya-Allah. Boleh semayang Nabi SAW pernah semayang, lanjutan daripada soalan saudara Anwar. Nabi SAW pernah semayang ba'diyah zuhur selepas asar. Satu hari Nabi semayang zuhur, lepas dia semayang zuhur, datang dah orang tanya soalan, bincang sini, muzakarah apa semua, masuk asar. Masya Allah, tak semayang lagi ba'diyah asar. Ba'diyah zuhur. Ba'diyah asar pula. Tak semayang lagi ba'diyah zuhur, Masya Allah. Nabi pun semayang asar. Lepas Nabi semayang asar, Nabi bangun semayang 2 rakaat. Sahabat tengok. Kan? Pelik lah pasal, ada syariat baru ke? Ada ba'diyah asar ke ni? Nabi lepas asar semayang 2 rakaat. Lalu lepas pada semayang asar, Nabi SAW bagi tahu, ini 2 rakaat ni, ini adalah sembahyang yang aku sembahyang, sembahyang ba'diyah zuhur yang aku tak sempat sembahyang tadi. Jadi dibawa selepas asar. Padahal selepas asar tak boleh sembahyang sunat, tapi dia tidak termasuk dalam kategori sembahyang sunat yang dilarang tadi. Okey? Sebab sembahyang sunat berwaktu. Semasa rukuk, adakah kedua-dua tangan wajib letak di atas kepala lutut? Tak wajib. Rukuk ni ialah bongkok belakang. Sekira-kira. Dengar ayat betul tu. Membongkokkan belakang. Sekira-kira tangan ni tadi, tapak tangan ni mencecah ke kepala lutut. Mencecah kepala lutut. Kalau diletak sampai ke kepala lutut. Itu dipanggil rukuk. Tuan-tuan nak letak atas kepala lutut ke, nak letak atas belakang ke, nak peluk badan ke sambil rukuk ke, tak ada masalah. Tunduk itu saja rukuk. Tak ada masalah, tu makna tidak batal sembahyang. Jadi maknanya dhabit ataupun had rukuk tadi ialah ditunduk sekira-kira. Kalau diletak, kalau kita letak tapak tangan ni kena kepala lutut. Itu okey. Dia nak letak ke tak nak letak, itu terpulang. Itu had minima rukuk. Letak tapak tangan kena. Kalau dia turun, tapi kalau letak tapak tangan tak sampai lagi, baru duduk di pohon baru. Dengan syarat dia tu orang yang biasalah. Kalau dia orang yang OKU, tangan pendek apa tak masuk kira lah. Itu maknanya belum sampai had minima rukuk. Tangan tak wajib letak di atas lutut. Apakah perbezaan antara solat fajar dan solat subuh?
Sama saja, solat fajar, solat subuh. Benda yang sama. Dua nama untuk satu perkara. Sunat fajar, sunat subuh. Solat fajar, solat subuh. Itu benda yang sama. Okey? Mana lagi soalan? Tak ada kot. Ada tak bacaan khusus masa sujud sahwi? Tidak adalah bacaan yang datang daripada Nabi SAW. Cuma ada ulama kata sesuai dengan lupa tadi, dibacalah subhana man la yanam wa la yashu. Itu sekiranya kita terlupa. Tetapi kalau kita sujud tu kerana benda yang kita buat tu kita sengaja tinggal. Contoh kita tak baca kunut, sengaja tak baca kunut. Contoh di Mekah tu memang kita tahu tak baca kunut. Kita pun saja memang tak baca kunut. Kenapa? Kerana kita ikut tu imam. Kita sedar, kita ingat tak baca kunut. Maka ulama kata bacaan dalam sujud sahwinya adalah astaghfirullah. Jadi ada ulama yang bahagi dua. Kalau benda tadi kita buat secara sengaja, kita sengaja tak baca tasyahud awal, sengaja tak baca kunut, maka bacaan dalam sujud sahwi tadi ialah astaghfirullah. Kalau benda itu kita buat secara terlupa, teringat 3 ke 4 rakaat, kita pun ambil 3 tambah satu lagi rakaat, lepas pada tu hujung tadi kita sujud sahwi. Sujud sahwi kerana disebabkan terlupa ini, ulama kata sunat baca subhana man la yanam wa la yashu. Subhana man la, maha suci Allah, la yang tidak, yanamu tidur, tidak tidur, wala yashu dan juga tidak lupa. Kita yang tertidur dan terlupa. Salam Jalim, bolehkah kita buat tarawih sebagai semayang tahajud dibuat di pertiga malam? Boleh. Semayang tarawih itu kalau kita tidur dulu, lepas semayang isyak kita tidur dulu, kita bangun, dia jadi tahajud dan jadi tarawih. Tu dia jadi dua, tahajud pun ya, tarawih pun ya. Cuma itulah takut tidur tak bangun-bangun. Kan? Itulah. Tapi PKP ni masa tak penat sangat rasanya boleh bangun kot. Boleh. Sebab tu di negara-negara setengah contoh di Yaman, saya pun tak dengar, tak pernah pergi sendiri, tak pernah pergi lagi, cuma dengar orang cerita di Yaman. Tarawih dia sampai ke subuh. Sebab dia buat jadual dia berbeza. Masjid ni lepas isyak, masjid ni lewat sikit, masjid ni lewat lagi, masjid ni lewat ni sampai ke subuh. Masjid ni dekat nak subuh. Jadi orang boleh semayang sepanjang malam. Tu yang boleh jadi sampai 100 rakaat semayang tu. Habis semayang masjid ni pergi semayang sana di Yaman. Kawan-kawan yang belajar di Yaman boleh tahulah cerita ni kan. Saya pun tak sampai lagi ke Yaman. Cuma dengar cerita lah daripada kawan-kawan yang pergi ke Yaman, Haji Zain dan sebagainya. Dia biasa pergi ke sana, ada cerita benda-benda ni. Okey, baik. Boleh insya-Allah. Boleh buat semayang tahajud, dia jadi tahajud. Jadi apa-apa semayang, tahajud ni dia tidak semesti semayang khusus. Macam semayang tahiyatul masjid. Jadi kalau kita semayang sunat, selepas daripada kita tidur, dia panggil tahajud lah. Kan? Apa saja. Sebab tu, witir tadi, kalau kita tidur, kita bangun semayang, dia boleh jadi semayang tahajud dan juga witir dua. Dapat 2 pahala. Okey? Cuma khilaf ulama lah, nak dapat tu kena niat sekali ke atau tak payah niat. Saja aku semayang witir serta tahajud ke, ataupun saja aku semayang witir saja dah dapat pahala. Itu perbincangan ulama lah. Ada yang kata tak niat pun dapat pahala dah, ada yang kata kena niat. Sama macam tahiyatul masjid. Kita masuk dalam masjid terus semayang qabliyah Zuhur, pasal masa dah pendek ni, orang nak qamat ni kan. Adakah kita dapat pahala tahiyat atau tak dapat? Itu je. Pasal kita tak niat. Ada yang kata tak dapat, ada yang kata dapat. Jadi khilaf. Tu. Bacaan doa kunut pendek tu betul tak macam ni? Allahumma ghafir li ya ghafur. Ya ghafur tak boleh, ya ghafur. Lepas tu selawat ke atas Nabi. Ada tadi Luqman tulis tadi. Allahumma ghafir li ya ghafur. Solat subuh dan asar tak ada solat rawatib selepasnya kan? Kenapa ya Ustaz? Lepas subuh dan lepas asar tak ada rawatib. Kan? Kenapa?
Wallahu alam. Tapi syariat gitulah, tak ada. Dia adalah hikmahnya. Cuma hikmah sajalah. Okey. Jadi kita benda-benda ibadat ni dia berbentuk ta'abbudi. Ta'abbudi ni maknanya kita terima apa yang disuruh oleh Allah. Macam kita kata, walaupun kita boleh cari hikmah tu, macam kita kata, kenapa ambil semayang basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki? Kenapa tak bahagian lain tak dibasuh? Kan? Jadi kita jawab senang, itu ta'abbudi, arahan Allahu Subhanahu wa ta'ala. Kan? Itu je, dia panggil ta'abbudi. Nak cari hikmah tu, ada ulama kata kerana basuh muka ni, kerana di muka ni banyak anggota-anggota yang buat maksiat, mata, hidung, mulut, basuh. Tangan kerana maksiat tangan, kaki kerana maksiat kaki, kepala dan sebagainya. Itu dia panggil hikmah sajalah. Okey. Kenapa kebiasaan bahagian akhir doa kunut diperlahankan bacaannya? Boleh tak baca secara jahar sepenuhnya? Benda ini menjadi perdebatan jugalah. Cuma kalau apa yang disebut dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, zahirnya, secara zahirnya, menunjukkan bahawasanya kunut ni dibaca daripada awal sampai akhir oleh imam dengan kuat. Itu. Cuma amalan di masyarakat kita di Malaysia ni, bila fa'innaka taqdi, mereka perlahan. Tak tahulah sebab apa, tapi gitu. Tok guru kita, ulama-ulama kita di Malaysia memang banyak amalkan begitu. Mungkin dengan alasan untuk mempermudahkan makmum baca belakang kot. Pasal awalnya depan tadi, kan imam baca dan makmum amin saja. Tetapi bila sampai fa'innaka taqdi kan sunat makmum baca dan sunat juga imam baca dan makmum baca sama. Jadi untuk supaya tak terganggu ke apa, wallahu a'lam alasannya. Tetapi yang zahir yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, kunut ini dibaca oleh imam secara jahar, secara kuat daripada awal sampai akhir. Tapi kuat dia tu tak sama seperti kuat baca Fatihah. Salah juga imam kita, dia sama level baca kuat kunut dengan kuat Fatihah. Sebab Fatihah tu bacaan, kunut ni doa. Bila doa dia kadar tu dia rendah sikit. Dia tidak sama sekuat bacaan Fatihah dan surah. Okey? InsyaAllah, saya rasa tak ada dah soalan. Jadi maknanya masyarakat kita di Malaysia begitu. Sebab dibaca perlahan tu sebab bukan doa, dan yang disebut oleh Saudara Kemal, sebab dia bukan doa, dan juga untuk mempermudahkan apa benda makmum baca samalah. Dia dipanggil sanak pujian di situ. Jadi tak ada masalah. Saya ingat benda tu tak adalah benda besar sangat. Cuma kalau kita tengok apa yang ditulis dalam kitab fiqh, begitulah, dibaca kuat daripada awal sampai akhir. Okey, itu insya-Allah. Jadi saya sendiri pun kadang-kadang yalah, dia ibarat macam ni lah tuan-tuan semua. Saya nak bawa contoh. Masa dah lewat ni. Ibarat semayang mayat. Semayang mayat dalam masyarakat kita, masyarakat Melayu ni, kalau kita semayang mayat lelaki, kepala dia di sebelah kanan imam. Di sebelah kiri imam. Kalau mayat perempuan, kepala dia di sebelah kanan imam. Dan ada juga setengah kitab Arab pun disebut benda tu. Tapi kalau kita tengok kitab-kitab yang dulu-dulu sikit, dia tak ada sebut benda tu. Sebenarnya kepala tu sebelah kanan belakang. Kan? Macam duduk dalam kubur. Laki ke perempuan, kepala di belah kanan. Tapi menjadi amalan masyarakat kita. Okay? Dan ada disebut dalam kitabnya tu. Jadi tidak ada masalah lah benda tu. Mungkin ijtihad ulama masyarakat Melayu kita. Baca perlahan. Fa'innaka taqdi wala yuqda alik sampai habis. InsyaAllah. Selebihnya insyaAllah kita sambung besok dengan sebab yang sunat susyawi. Ada 2 lagi insyaAllah. Malam dia lewat ni, minta maaf tuan-tuan semua. Jadi mudah-mudahan ada manfaat sedikit sebanyak yang saya sampaikan ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna ma yanfa'una. Rabbana faqihna faqih ahlana وقربات لنا في ديننا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.